A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, syukur ya. Tahniah saudara Jasni Ahmad. Pingat Mas. Orang pertama merespon, syukur Alhamdulillah. Hafizatul Suhaila. Pingat Perak ya. Ani Hanin. Pingat Gangsa. Syah Nizam nombor 4. Cikgu Mokhtaruddin nombor 5. Tahniah ya. Cerin Bling Bling nombor 6. Alim Ahmad nombor 7 ya. Siti Salmia, Siti Afsah Kula ya. Afsah Kula daripada Kota Kinabalu rupanya ya. Tak apa baru pasal ingat daripada Kedah. Rupanya Siti Afsah Kula ya. Kula tu macam Kuala Kedah ya. Rupanya Kota Kinabalu. Siti Salwani Syahri, Salma Zakaria, Nurul Ain Khalid ya, Cikgu Mokhtaruddin. Dah masuk kelas dah ya. Lita Valita, Norbiana Untung, Syuhada Sirikun, Lina Ahmad. Lina Ahmad rupanya sahabat kita daripada Melbourne, Australia ya. Subhanallah, ingat adik-adik dengan Jasni Ahmad. Rupanya orang Australia ya. Mungkin dah bermasa tahun di sana. Rahimah binti Jalil, Naz Nasir, Leni Nadira, Sherili. Ini yang saya tahu bahasa kata nama beda senang. Sherili Zatul, Sherili Izzatul. Ayo terbelit-belit lidah tu apa. Nur Juliana, Muhammad Yusuf, Azwan Haji Anwar ya, yang sentiasa mengajak kita, ingatkan kita untuk selawatan Nabi. Rabiah Saleh, Amita Asrita, Siti Azlina, Nur Amalina, Rashidah Syamsuddin, Yati Setia, Syamil Anur, Syamila Nur, Syamila Nur Abdul Razak ya. Eryana Hanamichi, itu dia Hanamichi. Acik Dila, Nita Azmi, Azan Nur, Joha Joib, Zahra Muhammad Nur, Real Pijat. Real Pijat dah. Real Pijat. Nur Zahidah Yati Syamsuddin, Rusdani Hasan, Akil ya, Isma Nurdin, Khadijah Zakaria, Ya Zarimah Ta'laha, Liza Cute Mawarku, Wan Aziza, Wan Ali, Haji Abdul Rahim, Abdul Latif, orang Singapura, Jebon Zuhelmi, Muhammad Mukhzar, Farlita Ubara, Cik Rin Bling Bling, Nur Aini Ishak, Mazlan Abdullah, Nur Amalina dah sebut tadi, Aziza Ibrahim, Salma Zakir dah sebut tadi, Mazidin Wahab, Siti Ainun Ahmad, Azanur Lian Muhammad atau Lin Muhammad, Jia Adnan, Puan Zainun, Hajar Zainun daripada Canberra, Singapura dah wujud. Rosmaliah Syakina, Azanur tadi, sedekah subuh ya. Nur Fadilah, Rin Azman, Syamsur Aizah ya. Muhammad Ramini Hussein, Leni Nadira ya. ZZMJ engkau, Zahara ya. Syamsatun Yaakob, Najmi Syuhaida, Yulismar, Romadia, Iskandar Saleh, Zuraida Hussein dan yang lainnya. Ya, 380 orang dalam kelas selepas lebih kurang 2 minit Tok Abah menyapa sahabat-sahabat yang menyapa Tok Abah. Untuk mereka yang beri salam pada Tok Abah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Hari ini hari Ahad, hari cuti untuk kebanyakan orang, hari kerja untuk separuh orang ya. So 19/9 ya. Dan ikut kajian sahaja, semua dengan izin Allah. Kajian Tok Abah, orang lahir 1999 ni orangnya teliti, bukan cerewet, tapi adalah macam unsur cerewet, tapi dia perfectionist, buat apa pun terbaik, tak boleh tengok benda sengit-sengit ya. Orang yang sangat setia ya, cakapnya biasanya terus terang telus ya, tapi kalau berbohong memang kantuit ya, jangan berbohong. Tapi kadang-kadang susah sikit nak buat keputusan, sebab ni orang yang bijak tapi kepalanya bercabang ya. Jadi kena istikharah, kena banyak mesyuarat, mudah-mudahan dapat membuat keputusan dengan lebih
kata orang tepat, ya, takkan rugi orang bermusyawarah, sabda Nabi, takkan menyesal orang istiqarah. Alright, so teruskan bila Farhana Sobri, Zaliha Awang, Rukia Okid, ya, Suhaimi Ismail, Siti Afsakula tadi dan yang lain, ya. 423 people in class. Alright, 449, mak engkau, ya, terus melompat, ya, 449. Oh, please like and share. Please like and share agar more people can join our FB Live, dapat kongsi ilmu. Sebab topik hari ini ialah pendekatan tu memperkasa keluarga bahagia agar lebih berjasa dan berjaya. Memperkasa keluarga bahagia agar berjasa dan berjaya. Ya, sebab kita bila banyak berjasa, orang kita berjaya dalam hidup kita dunia dan akhirat. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Itu sebabnya Tok Abah sengaja bubuh tajuk, ya, jom kita perkasa keluarga. Sebab everything begins at home. Ya, everything bisa, segala-galanya bermula di rumah. Ya, kalau keluarga hancur, kalau unit-unit keluarga dalam masyarakat hancur, masyarakat akan hancur. Jika masyarakat dalam sebuah negara hancur, negara pun hancur. Kalau banyak negara hancur, dunia pun hancur. Nampak? Nampak tak dia punya rentetan? Dahsyatnya. So, kalau rumah tangga bahagia, maka masyarakat bahagia. Kalau masyarakat bahagia, negara bahagia. Kalau semua negara di dunia bahagia, berapa ratus buah negara, ya, maka dunia akan bahagia. So, what is happening now? What is happening now is because banyak, ya, kebanyakan rumah tangga keluarga kita, ya, tercabar dalam keadaan yang mencabar. Keluarga kita tercabar dalam suasana mencabar. Ya, our family, our home become turbulent in the turbulent environment. Turbulentnya suasana yang amat mencabar, ya, pandemik dengan cabaran sosial, ekonomi, ya, perpaduan bermacam-macam cabaran, ya. Syukur, ya, like and share 542 orang dalam kelas. Mak, cepat, ya. Memang cepat. Syukur, alhamdulillah. Fantastic. Mudah-mudahan kita semua dah Cik Nur Abu Bakar ada, Muhammad Firdaus, ya, dah ada. Wafa Nurul dah masuk, Junaiza Muhammad Tamyiz, ya, Kamsirin Sabin, Zaliha Awang. Tok Abah pakai baju hijau pagi ni, ya. Saja nak dapat kedamaian, ya, sebab nak membentuk keluarga yang damai dan bahagia agar kita dapat berjasa dan berjaya. Only when you serve other people you can be successful in this world and in the hereafter. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat, berjasa kepada orang lain, ya. So, pesan pada diri, pesan pada anak-anak, cucu-cucu, dan pesan pada orang lain, untuk pesan pada diri kita balik, ya. Zaharia Zainal, Ninda Rosa Ros, Rifah Marjan pun dah ada, ya, sedekah subuh tak buat, bagus. Yang dah sebut sedekah subuh tu mudah-mudahan telah bersedekah subuh. Tak apa pun tadi ingat, ya, sempatlah sedekah subuh, alhamdulillah. Dan kita hadiahkan pahala sedekah subuh untuk ahli keluarga kita yang masih hidup, apatah lagi yang sudah meninggal dunia. Dan kita mohonlah Allah selesaikan satu masalah kita. Sekali sedekah, satu masalah kita minta diselesaikan. Ataupun masalah yang endemik, yang endemik, yang berterusan, kita mohon Allah selesaikan. Masalah hutang, masalah kesihatan, masalah semangat, ya, dan sebagainya. Alright, okay. So, butang hijau Tok Abah kata Cikgu Mutanuddin, warna hijau. Warna hijau Tok Abah, warna hijau memang salah satu butang hijau Tok Abah, ya. Kuih hijau pun, kuih sama ada kuih ketayap ataupun kuih yang warna hijau lah, ya. Bukan onde-onde, buah Melaka. Buah Melaka pun Tok Abah seronok. Seri muka pun biasanya hijau, ya, walaupun boleh putih. Lopez pun biasanya hijau. Ada juga Lopez putih, tapi Lopez hijau. So, warna hijau memang warna kata tu green button, my green button, butang hijau Tok Abah. Dan warna kegemaran Nabi, putih, hijau, hitam, pink, antara lain, ya, yang Tok Abah jumpa dalam penulisan para ulama lah, ya. Okey, Suryanis Abdullah, Nur Hajar Omar, Ramlah Kari, ya, Nur Azilah Mak Yusuf, ya, Syah Yaakob Latif, Nur Suraya dan yang lainnya. 617 orang dalam kelas. Wow, like and share. Okey, tajuk kita pagi ni beritahu orang lain, memperkasa keluarga bahagia agar lebih berjasa dan akhirnya berjaya duniawi dan ukhrawi. Alright, we can only be successful when we serve other people. Ya, cara terbaik untuk berjaya dan bahagia ialah dengan berjasa. Ya,
So apa kata seorang sahabat sini, seorang apa nama, orang lama lah, kata-kata hikmahnya, bahagia bukan berarti memiliki semua yang kita cintai. Bahagia itu ialah mencintai, bukan saja mencintai. Dia kata mencintai semua yang kita miliki. Tapi pada sahabat, bukannya kita perlu mencintai semua yang kita miliki. Sebab itu takut-takut jadi hubud dunia. Takut-takut. Ini bukan nak membenteras kata hikmat orang, bukan. Tapi nak berkongsi perspektif tu apa. Bahagia bukan berarti memiliki semua yang kita cintai, tetapi bahagia itu ialah bersyukur, mensyukuri semua yang kita miliki. Apa yang kita ada, kita bersyukur. Malahan, apa yang kita tak ada pun kita bersyukur dan kita redha. Sebab alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap situasi, keadaan dan apa nama kata kejadian. Itu zikir yang Nabi suruh kita baca. Jadi mengambil iktibar daripada ataupun kias daripada apa nama sabda Rasul, kita kena berbahagia, bersyukur dengan apa yang Allah tentukan. Sebab keputusan Allah, ketentuan Allah terbaik. Ya, Allah's decision is the best. Ya, sebab kita tak nampak Allah, kita tak tahu apa yang Allah tahu. Dan Allah beri kita yang terbaik, yang baik untuk kita, ya, yang kita perlukan, yang kata tu, yang kita layak dapat. Allah takkan menzalimi hamba-Nya. Gitu ya. Okey. Oh, sebelum Tok Bal lupa, selalu Tok Bal lupa ya. Ya. So, FB Live kita pagi ni dibawakan oleh Premium Chocolate. Minuman lazat yang berkhasiat. Jom minum secawan, insya-Allah tertawan. Ni memang kita minum ni. Yang penting bila tak start minum Premium Chocolate ni, banyak rentetan kata tu perubahan positif dalam hidup Tok Abah. Why? Bukan sebab benda ni yang buat kita berubah, tapi jadi asbab untuk kita membuat perubahan-perubahan gaya hidup sihat. Mula exercise, mula jaga makanan kalori, dan kontrol diet lah, kontrol kalori ya. Alhamdulillah. Yang penting lutut makin ringan, sembahyang makin senang, turun naik tangga senang, dan boleh dokong cucu kanan kiri, kanan boleh dokong. Subhanallah. Sebab kita membuat perubahan-perubahan positif ya, yang dicetuskan oleh Premium Chocolate, lazat dan berkhasiat ya. Ada kat link kat atas tu. Ada link kat atas tu insya-Allah ya. Kat apa ni komen pin kat atas ya. Oh, Tabah tadi lupa nak beritahu kepada Tabah punya, tapi insya-Allah dia ingat kot ya, dia selalu ingat ya. Dan program kita baginya webinar juga kita, FB Live kita dibawa oleh 3 webinar. Webinar pada 23 hari bulan September, hari Khamis depan Tok Abah akan berbincang tentang itulah dia. Komunikasi dinamik di masa pandemik. Tips komunikasi yang cemerlang lah cara mudahnya. Tapi ini komunikasi dinamik di masa pandemik, untuk kata tu dapatkan dia punya rhyme ya. Seronok. Tapi Tok Abah akan bincangkan apa cabaran kesilapan lazim dalam berkomunikasi, khususnya kat tempat kerja. Jadi bos-bos, hantar your staff to my webinar, dan ramai yang mendaftar. Dan bos staff tolong minta izin daripada bos, mereka akan hantar awak ya. Ingat, Khamis depan masih ada masa untuk mendaftar ya, insya-Allah. Kalau grup mendaftar secara kumpulan sangat mampu milik, sangat murah ya. Tapi yang penting berbaloi dekat hampir 3 jam ya, lebih kurang 3 jam Tok Abah akan bagi ya tentang apakah perubahan paradigma yang kita patut lakukan tentang komunikasi. Kerana orang tak kisah. Dan memang aku punya sifat semula jadi senyap ya, memang aku pada Kamsah pun cakap aku lahir bulan ganjil, memang suka ganjilkan diri. Itu betul. Itu mungkin anugerah Allah secara mujizat berjadi. Tapi yang baik kita keluarkan, yang kurang baik kita doa untuk berubah dengan ilmu, dengan istiqamah. Tok Abah pun lahir bulan ganjil, bulan 7, suka bersendirian, tak berapa gemar campur orang. Itu sifat semula jadi Tok Abah. Tapi dah kenal diri, Tok Abah doa, belajar tentang ilmu komunikasi, dan doa untuk kita berubah agar mudah berdamping dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, work in group. Sebab khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Dan Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati. Jadi dengan kita bermasyarakat, bersatu hati, Allah akan turunkan hidayah mencurah-curah dan rahmat dan nikmatnya, insya-Allah. Alright? Okey. Dan Tok Abah juga pada 25 hari Sabtu depan ni ya, hari Sabtu depan 6 hari lagi, insya-Allah seminggu lah ya, kita akan buat webinar keluarga bahagia ibarat dapat syurga di dunia. So pagi ni sebagai precursor, sebagai kata tu
kata tu dia punya trailer kepada program itu sangat berbaloi. Juga kita akan tukar paradigma, kita tengok apa kesilapan lazim, punca-punca ya koyak hubungan dalam rumah tangga. Kenapa lebih 70,000 pasangan Islam yang bercerai-berai dalam masa pandemik? Why? Ya, kita terpanggil untuk membawakan webinar keluarga bahagia seperti dapat syurga di dunia sebagai ikhtiar ya untuk memperkasa hubungan rumah tangga agar mengelakkan tragedi seperti konflik ya. Tidur dalam keadaan yang Allah tidak rahmati sebab bergaduh, merajuk, ya, bertengkar, tak bertegur sapa, ya, tidur lain-lain bilik, ya, Masya Allah. Dan yang paling sedih, bercerai-berai, ya, 70,000 kes lebih, ya, dalam masa setahun ni. That is too much. That is a catastrophe. That is a tragedy. Ya, ingat, bahagia bukan berarti memiliki semua yang kita cintai, tapi mencintai dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sebab Allah tak pernah memberikan kita pasangan yang silap. Ya ke? Pasangan aku memang silap lah. Aku daripada awal dah tak ngam. Habis kenapa Allah jodohkan? Salah doa ke? Salah pilih ke? Tak. Ya? Tapi kita salahkan diri kita. Sebab, kata Zig Ziglar, salah seorang guru tu apa? You will not find a wrong mate. You may not find a wrong mate, but you become a wrong mate. Anda bukan bertemu dengan pasangan yang silap, tapi anda jadi pasangan yang silap. So, bila ada masalah, tanya, di mana silap aku? Apa yang patut aku buat? Apa ilmu yang patut aku cari? Apakah perubahan yang patut aku lalui? Apakah overhaul diri yang patut aku jalani? Ya? Apakah khidmat yang patut aku beri? Apakah sifat-sifat positif mahmudah yang patut aku pamerkan? Gitu. Kalau kita ada hadapi sebarang cabaran hidup dan kita mulakan dengan bertanya, di mana silap aku? Apa perubahan patut aku lakukan? Ya, apakah muhasabah diri yang patut aku lakukan? Apakah perkara baik yang patut aku selahkan? Apakah sifat buruk yang patut aku hakis atau nyah cemar? Anda di atas landasan yang sangat tepat untuk overhaul diri dan moving forward. Gitu ya. Jangan salahkan suasana dan sebagainya. Ya, dan tu apa selalu sebut ujung-ujung ni ya. Bila kita berdamai dengan diri kita, terima hakikat kita ni ciptaan Allah yang terbaik ya. Kita ni ya sebenarnya banyak sifat-sifat murni, X factor yang boleh membantu kita untuk bahagia duniawi dan ukhrawi. Bila kita rasa damai dalam diri, maka Allah jadikan persekitaran termasuk pasangan kita berdamai dengan diri kita. When we are at peace with ourselves, yeah, the environment including our spouse will make peace with us. So mudah-mudahan ya kita rasa damai dalam diri. Sayang menarik sayang, ya, benci menarik benci, redha menarik redha, syukur menarik syukur. Wow, banyak benda baik akan datang ya, insya-Allah. Alright, Rifah Marjan kata hormon gembira ya, pro-exhale hormon gembira ya, the good feeling hormone, endorphin. Hormon gembira tu good feeling ya, hormon ceria. Bila kita senyum bangun pagi menghadap kiblat, angkat tangan berdoa, Tok Abah dah sebut ribu kali. Bangun pagi terus menghadap kiblat, senyum, angkat tangan berdoa, maka badan menebaskan endorphin, make you happy. Enkephalin make you healthy. Dynophin give you energy, ya, dan juga enthusiasm, semangat. Dan kalau peluk pasangan pula pagi-pagi, kita akan menebaskan oksitosin, hormon yang merangsang cinta kasih sayang. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Ya, nampak tak? Yati Ghafar, terima kasih. Izzah Rahman, terima kasih. Ya, Zaliha Awang, ya. So Zaliha pun kata dia pun peminat green. Suhaiza, Harun Alif Jusuh, Allahumma selamat. Siti Zaza, Rifah Marjan, ya, green button insyaAllah. Kak Ci Asmarina, ya, Kiah Jolai, Kiah Elvis Manja, ya, daripada Sabah, ya. Okey. Okey, dia tanya, adakah minuman coklat ni ada dijual di Brunei atau Abah? Ya. Tak Abah rasa boleh di apa namanya, di post kot zaman sekarang ni. I got to check with my staff, ya. Sebab ramai juga orang bertanya, ya, orang Singapura ni, ya. Muhammad Kohirul, Indah Masa Cinta. Arifah Marjan tadi, ya. Asmanya Kak Cik, Allah Akbar. Rohana Siraj, Reza Ika, Izzah binti Rahman. Oh ya, pada 30 hari bulan ini Tok Abah akan buat satu webinar yang Tok Abah tak pernah buat, iaitu mengenal peribadi melalui grafologi.
bentuk tulisan, cara kita menulis, ya, condong kanan, condong kiri, tekan tak tekan, bulat tak bulat, bulat kelonjong, sambung tak sambung, besar ke kecil. Setiap huruf yang kita tulis tu menggambarkan peribadi kita. Because qalbu, hati mengawal fikiran, fikiran mengawal tindakan, termasuk tulisan, ya, mencerminkan pola pemikiran, perasaan, emosi pribadi. Luar biasa, ya. Nah, ini semua anugerah Allah dan ada ilmunya, iaitu grafologi. Tok Abang belajar sejak tahun 79. So Tok Abang nak kongsi pengalaman 42 tahun ini dalam webinar pada 30 hari bulan. Ya, pun ada link kat atas tu, insya-Allah, ya. Okey. So jom kita sambung. Bagaimana kita nak memperkasa keluarga yang bahagia agar lebih berjasa dan insya-Allah berjaya. Amin ya rabbal alamin, ya. So bak kata apa nama, Mother Teresa yang Tok Abang sebut semalam pun dah sebut, ya. Kalau kamu nak membahagiakan dunia, kalau if you want to make apa nama, the world a happy place to live in, go back to your family and love your family more. Kalau kamu nak menjadikan dunia ini tempat yang aman dan damai dan penuh kasih sayang, pulanglah ke rumah kamu dan berikan kasih sayang kepada keluarga kamu. Sebab perubahan pada dunia bermula pada perubahan dalam setiap rumah tangga. Ya, rumah tangga, setiap rumah tangga itu adalah unit yang paling kecil dalam pembentukan dunia yang aman damai. So kalau rumah tangga bahagia, masyarakat bahagia, negara bahagia. Kalau semua negara bahagia, satu dunia bahagia. Allahu Akbar. Nampak tak? So you cannot change the world, you cannot change the masyarakat, you cannot change your environment, but you can change your family. Ya, with your effort, with Allah punya bantuan, kita mengubahnya. Kita berusaha untuk mengubah keluarga kita dengan mengubah setiap diri dalam keluarga, dan tengok rentetan positif yang akan berlaku pada diri, keluarga, masyarakat, persekitaran dan juga negara dan dunia. Subhanallah. What you can do, do it now and do it in the best possible manner. What you cannot do, let God. Awak tak boleh mengubah masyarakat, so jangan pening kepala. Walaupun anda seorang pemimpin terbesar dalam masyarakat, tapi awak tak boleh mengubah masyarakat. Tapi bila seorang pemimpin berubah luar dalam dengan istiqamah, Allah ubah persekitaran, Allah ubah masyarakat itu. Gitu, ya. So let's change, ya. Sebab orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Dan keluarga bahagia itu pilihan, kata seorang sarjana. Dia kata to have a happy family is a choice. Ya, is a choice. Bukannya nasib, ya. Kebahagiaan keluarga bukan terletak pada apa yang kita capai, tapi sikap kita terhadap apa yang kita capai. Persepsi kita itu. Tidak ada orang boleh buat awak kecewa kalau awak tidak izinkan. Sebab orang yang kata, Fadilah Kamsah, kamu gagal, ya. Tentu awak sedih, kan? Tak, saya tak gagal. Tapi saya dapat ilmu. Sometimes you win, sometimes you learn. Saya dapat ilmu bahawa kalau saya buat begini, saya tak akan mencapai matlamat saya. Kalau saya buat cara ni, saya akan dapat. So saya dapat membezakan apakah kaedah yang betul untuk mencapai matlamat. Saya tak gagal. Seperti kata Thomas Edison, dia kata 10,000 kali buat eksperimen baru dapat tungsten sebagai filament untuk electric bulb. 10,000 kali awak gagal. Tak, saya tak pernah gagal. Setiap kali saya tak dapat hasil yang terbaik, saya belajar bahawa benda ni tak boleh, elemen ni tak boleh untuk filament kepada electric bulb. Rupanya tungsten is the best. So setiap kali saya tak dapat hasil yang saya harapkan, saya bukan gagal, saya belajar. Saya memastikan, yes, benda ni confirm tak boleh dalam keadaan begini. Mana? Sometimes you win, awak berjaya. Sometimes you learn. Meaning kalau tak berjaya, kita belajar. Terantuk, kita terus tengadah. Nampak? So dalam rumah tangga begitu juga. Tidak ada formula. Fadilah Kamsah ke siapa-siapa benar-benar. Tak boleh, untuk keluarga awak bahagia, ini. Tak boleh, sebab setiap keluarga itu berbeza. Tetapi ada amalan-amalan lumrah yang kalau kita lakukan sebagai asbab untuk bahagia, yes. Ya. Sebab suami awak berbeza, isteri awak berbeza, latar belakang berbeza. So saya tak boleh bagi satu formula fit for all. Ya, one size fit for all. Kalau untuk bagi rumah tangga, awak kena banyak berbual, itu mungkin salah satu berkomunikasi. Tapi ada, ya,
dengan keluarga awak, ya, mungkin dengan pasangan awak, bukan berbual, awak banyak mendengar. Sebab mungkin awak, both of you banyak cakap, tapi tak ada yang dengar. Mungkin dengan mendengar akan lebih banyak bahagia rumah tangga. Bukannya banyak berbual dan bercakap, banyak mendengar, banyak berempati. Bukannya mendengar dengan telinga sahaja, mendengar dengan kolbu, mendengar dengan iman, mendengar dengan emosi, mendengar dengan batin, mendengar dengan apa nama kata tu, intuition. Ya, mendengar dengan kata tu semua deria yang ada. Subhanallah. Nampak tak? Inilah kadang-kadang kita terlepas pandang. Tapi tu apa akan biasanya senaraikanlah. Oh, ini dia prinsip yang ulama pesan, ya, ada tolak ansur. Itu standard. Itu standard. Kalau dalam situasi pun, kalau ada tolak ansur, ada toleransi, ada give and take, baik dalam tempat kerja, baik dalam berpartnership dalam berniaga, baik dalam berumah tangga, baik dalam berjiran, baik dengan adik-beradik. Kalau awak bertolak ansur, maka salah satu amalan yang untuk membahagiakan satu entiti itu. Itu prinsip yang umum, yang generik, ya. Doa mendoakan, you cannot go wrong. You cannot go wrong. Sebab doa sahabat untuk sahabatnya dalam diam. Ini kan pula doa pasangan untuk pasangannya dalam diam, diaminkan malaikat. Itu tidak akan salah. Semua orang kalau buat pun, you cannot go wrong. Itu sebab ikut sunnah. Jadi ada prinsip yang memang fit for all, sesuai untuk semua situasi. Tapi ada prinsip yang sesuai untuk orang-orang tertentu. Ya, ada orang untuk bagi rumah tangga suka memberi hadiah. Ya, suka sangat dapat hadiah. Tapi ada orang yang tak apa, tak dapat hadiah pun tak apa, asalkan kata tu tolong kerja rumah, katanya. Tengok, nampak tak? Dia hadiah tak penting. Alah, bagi bunga pun lebih-lebih seminggu yang masuk ke tong sampah. Dia kata, mahal. Baik tolong kemas, tolong itu, tolong ringankan tangan. Itu sangat bahagia. Ringankan tangan ataupun maniskan mulut. Ini kalau cakap je, mesti cakap yang tak elok, negatif saja. Macam mana nak bahagia? Contoh, ya, ada benda yang kita kena sesuaikan dengan pasangan kita, seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW. Nabi bersabda, khatibun nasa ala qadri kulihim, berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya, personalitinya, sifatnya, ya, dan kehendaknya, nalurinya. Itu sebabnya kata kata tu salah seorang sarjana, Allahumma salli, tiba-tiba terlupa nama dia, ya. Dia kata apa? Ingat, bila kita berkomunikasi dengan manusia, dengan siapa pun, kita amat berbeza. Latar belakang berbeza, pengalaman berbeza, pendidikan berbeza, cara berfikir berbeza, emosi berbeza. Jadi macam mana kita nak dapat persefahaman bila dua manusia yang sangat berbeza berkomunikasi? Berbeza mean dari semua berbeza. Kadang-kadang jantina berbeza, latar belakang berbeza, ya, didikan berbeza, pengalaman berbeza, cara kita dinasihati berbeza. 901 orang dalam kelas, ya. So jom like and share agar kita sampai 1K lebih, ya, untuk dapat sama-sama dalam Taman Syurga di pagi ni, insyaAllah, ya. Maralin Sony pun dah ada daripada Sabah, ya. Banyak mendengar, ya. Sariah Madrani, ya. Umi Rozi pun ada, Izzah Rahman ada. Okey, baik, keluarga bahagia itu pilihan. Bukannya, alah, dah lama kahwin kan faham lah tolak ansur. Ini baru setahun, memang biasalah gaduh-gaduh. Kadang-kadang kita lupa bahawa rumah tangga itu ibarat pokok yang kita tanam. Disiram, dibaja, dijaga, ya. Semuanya. Tu Abai tengok lagu SFND ke, lagu lama, ya. Tentang lagu tentang bagaimana bunga tu kena dijaga, disiram. Tu Abah ingat irama tapi tak ingat seni kata. So nanti Tok Abah ingatkan lagu tu, ya. Tok Abah memang suka. Kita penyanyi tahun 50-an, 60-an. Gila. Sekarang dah gantung suara. Tok Abah dah gantung suara. Orang lain, Datuk Rashid Siddiq, dia gantung reket. Tok Abah gantung suara. Memang suara memang sedap sangat dulu. Alright, okay. So ingat, let's go on. So tiada keluarga yang sempurna, kata seorang sarjana. Ni sebenarnya Tok Abah ubah suara, ya. Tiada keluarga yang sempurna. Kita gaduh, kita bertekak, ya. Kita merajuk, kadang tak bercakap. Tapi
keluarga tetap keluarga, ya. Kasih sayang tetap akan utuh dengan syarat kita amalkan, ya, beberapa prinsip. Contohnya yang Tok Abah selalu pesan dan pesan dan pesan, jangan tidur dalam keadaan kecil hati, marah, rajuk. Maafkan semua orang sebelum tidur, ya, iaitu amalan penghuni syurga yang Tok Abah sebutnya. So please make sure you and I, especially me lah, ya. Kenapa pula Tok Abah yang kena yang kena utamanya saya lah kena maafkan orang dulu, sebab saya yang bercakap, saya yang menyampaikan. Kalau cakap tak suka bikin, bukan motivasi, itu munafik. Bukan motivasi, munafik, ya. Cakap tak suka bikin. So Tok Abah kena buat apa yang Tok Abah cakap, ya. Itu sebab Tok Abah suka cakap. Why? Untuk dapat semangat dan tanggungjawab, rasa responsible, ya, rasa kata orang tu terpanggil untuk betulkan apa yang kita buat dengan cakap, ya. Bab kata Ali, betulkan tindak tanduk kita, barulah sampaikan pada orang lain, barulah kongsi dengan orang lain, ya. Okey. Apa lagi kata sarjana tentang keluarga bahagia ni sebagai asas untuk berjasa dan berjaya? Keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangunkan dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Ini kata seorang sahabat saya, seorang motivator daripada Indonesia, Mario Teguh. Itu pun sahabat saya yang selalu juga kita pernah dari masa ke masa berinteraksi. Keluarga yang baik dimulai dengan cinta. Yes, of course lah, ya. Cinta pada siapa? Bukan cinta pada pasangan saja, bermula dengan cinta pada Allah, cinta pada diri. Kalau awak menyampah kat diri awak, boleh tak awak menyintik orang lain? Pada diri awak pun awak benci. Aku ni kenapalah macam ini, kenapa tak tinggi, kenapa tak kurus, kenapa tak slim, kenapa tak six pack, kenapa tak... Jika anda pun tak rasa damai dengan diri, macam mana nak berdamai dengan orang lain? Kalau awak pun tak mengasihi diri awak, sabotaj diri dengan cakap kasar, makan tak betul, masukkan benda yang bukan-bukan, masukkan asap dan nikotin dalam badan kita untuk apa? Tak adalah untuk sabotaj diri, untuk merosakkan diri. Hisap rokok bawa bencana, ya. Itu sebab diharamkan satu dunia dari hukum agama, ya. Kata mufti, bukan Tok Abah cakap. Nampak? Tapi tak tahu, tapi ini contoh, ya. So bila kita kasih diri kita dengan secara yang seimbang, ya, maka kita barulah boleh mengasihi orang lain dengan cara yang hakiki, yang sebenarnya. Otherwise, you sangka awak mengasihi keluarga awak tapi awak sabotaj diri, ya. Kata sayang keluarga tapi sabotaj ini dengan tidak pesan untuk solat, untuk buat apa yang Allah suruh dan sebagainya. Ni Tok Abah pesan kat diri Tok Abah ni, alright. So let's move on, ya. So keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangunkan dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan dan tanggungjawab, ya. Dan kata orang tu, kasih sayang pun kena ada seimbang. Jangan kasih sayang untuk duniawi tapi untuk ukhrawi, ya. Kalau kita kecil hati ataupun marah pasangan kalau tak solat dengan sengaja, itu kasih sayang yang sangat dicintai oleh Allah. Itu marah yang dicintai oleh Allah. Awak marah sebab ingkar perintah Allah. Itu marah yang positif, marah yang sesuai. Tapi jangan marah-marah lah, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah. Gitu. So seorang lagi sarjana menyebut, keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Ya, untuk kita yang sentiasa redha, sentiasa bersyukur, maka Allah akan kurniakan cinta yang tidak berakhir, ya, hinggalah akhir hayat kita, insya-Allah. Alright, kalau semuanya redha, yang meredai, ada tasamu, ada tafahum, ada tafakur, ya, ada ta'awun, tasamu, ya, ada tabasum, ada senyum-menyum, ya, ada gurau senda, apa perkataan Tok Abah kadang terlupa, ya, bahasa Arabnya, Allah maksudnya tiba-tiba terlupa, ya, maksudnya apa gurau senda, apa dalam bahasa Arabnya gurau senda dengan pasangan, ya. Rasulullah SAW pun sering Allah, perkataan tu tak datang
orang tua. Siti Afsakula, terima kasih. Ramli Ahmad, terima kasih. Said Azaid, terima kasih. Ya. Siapa yang ingat ya, apakah bahasa Arab yang bermaksud kita bergurau senda? Tala'ub. 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 Ya, tala'ub ni artinya bergurau senda dengan ahli keluarga. Itu yang Nabi SAW ajak lumba lari, ya, Aisyah, ya, ajak lumba lari, kadang Nabi menang, kadang Aisyah menang. Ya, tala'ub, bergurau senda, ya. Gitu, ya. Allahumma salaman. Kata seorang sarjana ni, sarjana barat, ya. Dia seorang yang sedap, tak apa, suka juga kata dia. Dia kata apa? A family doesn't need to be perfect. Nobody is perfect. Mana ada yang sempurna? Mana ada yang maksum? A family doesn't need to be perfect. It just need to be united. Satu hati. Dia kena satu hati. Redha dan satu hati. Dengan satu hati termasuk juga kasih sayang. Maka dia akan bahagialah. Bukan mesti sempurna. Oh, semua sempurna, semua itu, semua anak-anak semua kena masuk universiti, belajar sampai ke tahap yang maksimum. Kena gini-gini, kena exercise, datang petang naik, bapa ni basikal, kena makan cuma 1,700 kalori sahaja. Dan bakal yang sehari kena 500 kalori pula. Contohlah, contoh. Kena perfect. Kalau tidak, susahlah. Tok Abah dapat apa nama TikTok malam ya, orang hantar, sahabatlah ni orang kawan-kawan Tok Abah lah umur 70-an ni, ya, di share TikTok seorang wanita India, ya, cakap dengan penuh serius, ya, kamu exercise tiap-tiap hari, kamu jaga makanan, ya, dengan seimbang, ya, kamu tidur, ya, tidur dengan cukup, ya, rehat, sentiasa maafkan semua orang, berbuat baik, bersihkan hati, jaga kesihatan, ya. Akhirnya kita pun sangkalah akhirnya insya-Allah bahagia. Tak, akhirnya apa dia kata? Akhirnya mati juga, dia kata. Akhirnya mati juga, exercise pun mati juga, makan elok, diet pun mati juga. Ya, punyalah membunuh semangat, tapi itu sebenarnya dia bukannya buat lawak, tapi sebenarnya memberi peringatan. Mati tetap mati. Ada orang mati berjuang, ada orang mati dengan mengalah. Mana yang mulia? Sebab kalau awak mati memperjuangkan hak awak, menjaga kesihatan, menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga agama, menjaga harta, awak mati atas usaha itu, mati syahid tahu. Mempertahankan keluarga, mempertahankan harta, mempertahankan agama, mempertahankan whatever yang baik, yang wajar awak pertahankan, awak mati dalam usaha itu, awak mati syahid, kata ulama. Nampak? So kita buat baik, kita exercise, kita diet, of course akan mati juga. Ada orang exercise-nya, ya Allah, hebatnya, tip-top badan dia, umur 40 meninggal, dah memang sampai masa, tapi mati pun dalam keadaan berusaha. Ya, bila kita telah berusaha sebaik mungkin, apa dia? Faiza azamta fatawakkaltu Allah. Bila kita dah pasang azam dan sertakan usaha, lepas tu bertawakal, berserah. Barulah kita berserah. Kita berserah dalam keadaan yang telah mencuba, telah berusaha. Allah redha. InsyaAllah. Bahagia duniawi dan ukhrawi. Gitu. Ya. Right. So, let's go on. Let's move on. So, kita akan selalu mendapatkan cinta di tengah keluarga. Cinta yang tanpa syarat. Kalau cinta dengan manusia biasa, dengan kawan ni, kadang ada syarat. Kadang-kadang tu. Kalau kau baik kat aku baik kat kau. Contoh. Ya. Kau suka belanja aku pun kenal belanja kau juga sekali-sekala. Itu ada syarat. Tapi kalau dengan keluarga, ya, kita sayang, cinta tanpa syarat. Ya, ya, jahat yang drama punya skrip. Jahat anak aku, dia tetap anak aku. Jahat bapa aku, dia tetap bapa aku. Aku tak ada bapa lain. Walaupun dia tidak sempurna, walaupun dia jahat, dia buat kesilapan. Mudah-mudahan dia sempat bertaubat sebelum meninggal dunia. Ada tak dengan skrip dia tu? Yang kau mengata bapa aku tau. Jahat bapa aku, tapi dia tetap bapa aku. So, itu dia. So, dan dalam rumah tangga ni kadang-kadang, ya, dalam keluarga kita memberikan kasih sayang tanpa syarat. No string attached. No matter what. Tapi kita bertanggungjawab untuk pesan memesan, doa mendoakan, ingat mengingatkan, nasihat menasihati. Ya. Walaupun kita of course tidak sempurna. Apa kata seorang manusia hebat? Dia kata, a family is a little world created with love. Ya. Rumah tangga yang bahagia itu adalah satu dunia kecil, dunia miniatur, ya, yang dibentuk dengan kasih sayang.
Ya, ada orang rumahnya besar tapi tak ada sifat kekeluargaan. I have a big house but not a home. I have a big house but I don't have a home. Nampak ya? Ada rumah besar tapi tak ada kata tu keluarga yang bahagia. Alright. Muhammad Kohirul Qahir ya, Qahar ya. So kekuatannya. Puan Endon, Acik Dillah, Nur Fadilah Tajuddin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Hana Samin, Rohaiza Khamis, bapak dia lahir hari Khamis tu. Alina Alam, Johaina Johari, Umay Rahmai, Akmal Abdul Rahim ya. Okey. Baik dan seterusnya lah ya, baik. Satu lagi kata-kata hikmat yang Tok Abah terpegun juga bila terbaca tu. Sebab dia terlampau simple tapi besar dia punya implikasi. Simple sangat. It's common sense but common sense is very rare. It's common sense but common sense is very expensive. Two concept for a truly happy life. Untuk hidup yang bahagia kata manusia ni, ada dua perkara. Pertama, gunakan barang atau gunakan benda, jangan gunakan manusia. Use things but not use people. Jangan gunakan manusia, artinya jangan ambil kesempatan. Gunakan barang tapi jangan gunakan manusia untuk mencapai matlamat anda. Faham tak? Faham. Use things, not people. Itu. So, jangan awak mempergunakan manusia, mempergunakan adik-beradik, mempergunakan pasangan ya, untuk kebahagiaan anda. Itu maksudnya lah. Gunakan barang tapi jangan gunakan manusia. Nasihat pertama. Nasihat kedua, love people, not love things. Sayangi manusia, bukan sayangi benda. Ada orang lebih sayang kereta dia daripada anak-anak dia. Anak calakan kereta pada dia, pukulnya anak tu separuh mati just because dicalakan kereta. Dia sayang siapa? Apa ya? Dia sayang benda ke sayang anak? Anaknya naik basikal, terlanggar, kemik kereta baru seminggu. Dia ambilnya benda yang apa sebelah, dia pukulnya anaknya sampai masuk hospital. Kisah yang Tok Abah pernah dengar, pernah counsel. Dia sayang apa ya? Dia sayang anak ke sayang kereta dia? Tak tahulah. Tapi awak tahulah pun, takkanlah tak tahu. So betul kata orang yang menasihat ini, use thing not use people. Gunakan benda barang, jangan gunakan manusia. Jangan mempergunakan manusia. Love people, sayangi manusia. Not things, jangan sayangi benda. Tapi kadang kita lebih sayang rumah daripada sayang penghuni rumah. Kita sayang kereta daripada keluarga. Allahu Akbar ya. Ada orang yang gila burung, dia sayang burung daripada anak-anaknya. Anaknya terlepaskan burungnya, punya makiamun, aku tak maafkan kau sampai kiamat. Just because anak main sarang burung terbuka, terlepas burung. Dia kata, Abah tak ampunkan kau sampai kiamat. Dia sayang burung daripada sayang anak. Apa punya gila. Ini kisah benar. Tok Abah pernah berjumpa orang tua ya. Adalah pengalaman sikit-sikit ya. Tok Abah pun dah mengkansel mungkin lebih daripada 30,000 kes ya, sejak tahun 70-an sampai sekarang. Okey. So tu konsep yang simple tapi outstanding, ya, profound. Two concept for truly happy life. Use things, not use people. Love people, not love things. Itu sebabnya kata ulama, letakkan dunia kat tangan, bukan di hati. Ada kereta mewah, silakan, awak mampu. Ya, tapi jangan lupa sedekah, jangan lupa tolong orang, jangan lupa zakat, jangan lupa tanggungjawab. Ya, sebab dalam rezeki kita hak orang. Tapi kekayaan awak letak kat tangan, jangan letak kat hati. Jadi awak tak rasa sombong, tak rasa megah, ya, sampai terlupa diri, sampai hubud dunia. Ya, punya kaya tapi kedekut, tak sayang nak keluarkan wangnya. Aku dah kerja kuat, senang-senang nak bagi kat orang. Apalah. Ya, ni pemalas, tu jadi miskin. Badan sihat tapi nak minta bantuan. Ada juga orang itu. Ya, be careful ya. Memanglah kadang-kadang memang ada orang patut diperingatkan ya. Dia patut boleh usaha sendiri tapi masih selesa dalam golongan 8 asnaf. Tapi jangan lupa ya. Sekarang ni pun ada yang orang yang daripada M40 turun ke 8 asnaf, ke B40. Masuk golongan 8 asnaf sebab dua-dua suami isteri tak bekerja, dibuang kerja, diberhentikan kerja, tak boleh berniaga ya, dan sebagainya, asbab PKP. Tapi sekarang mudah-mudahan lah, ingat kata DG,
dilonggarkan apa nama kata tu pergerakan dalam negara kita, walaupun PKP walaupun pandemik masih belum reda sangat, ada turun sikit sebab dah ramai dah, tinggi peratus yang dapat vaksinasi dua-dua dan sebagainya sebagai ikhtiar. Semuanya Allah yang punya kuasa, ya. Jangan pula awak sombong, aku dah vaksin 2 dos, insya-Allah kebal. Alah, sia-sia vaksin. Kalau nak kena juga. Betul. Tapi kena ikhtiar. Alah, hidup mati di tangan Allah. Kenapa awak makan? Kenapa awak makan setiap hari? Sebab ikhtiar lah untuk sehat, untuk kenyangkan badan. Alah, kalau ajal mati. Alah, kalau tak makan pun, kalau tak ajal tak mati. Jangan makan lah. Tidur tengah jalan. Tengok. Digelit lori ke tidak? So, alah, kalau tak ajal, tidur atas jalan pun tak ada apa-apa. Itu goblok ke pandai? Okey. Alright. Tu jangan lupa ya. Tak apa sering lupa. Ya, ingat kita punya apa ni Abilah hari ni dia bawakan oleh minuman ni. Minuman lazat dan berkhasiat premium cokolate. Ya, Allah seronok ya. So ini memang sedap dan dia mengenyangkan 6-8 jam kenyang. Jadi kita kurang makan. Tapi yang penting tak kata apa, bila kita start minum benda macam ini, kita akan jadi pencetus rentetan perubahan positif gaya hidup sihat. Rupanya dah 1K dalam kelas, dalam webinar ni, tak perasan ya. So ini memang sedap dan kita akan terpanggil untuk jaga diri, jaga kesihatan, lebih peka untuk exercise ya, tukar wardrobe, betulkan diri, kemah cantik. Allah itu cantik, Allah suka yang cantik. So, jadikan ini sebagai asbab ya, sedap dan banyak berubah secara positif. Asbab ambil benda ni sebagai precursor, sebagai pemangkin untuk berubah. Yang keduanya, program kita juga pagi ini dibawakan oleh webinar pada 23 September, komunikasi dinamik di masa pandemik. Tips komunikasi yang cemerlang untuk kerjaya dan rumah tangga. Tapi ini boleh patut disponsor oleh majikan, swasta ataupun kerajaan ya. So tolonglah bos-bos hantar staf awak. Staf minta izin daripada bos, insya-Allah mereka hantar ke webinar pada 23 Khamis depan ya. Komunikasi dinamik di masa pandemik. Dan 25 hari bulan itu sendiri, personal ya. Keluarga bahagia ibarat syurga dalam dunia. Dapat syurga di dunia 25 hari Sabtu. Tok Abah buat webinar untuk keluarga. Satu rumah, satu gadget, RM30. Ya? Untuk 5, 6, 10 orang, 20 orang, tak kisah. Mudah-mudahan membawa manfaat kepada keluarga untuk lebih bahagia duniawi dan ukhrawi. Everything begins from home. Charity, excellence, leadership, ya, teamwork, semua bermula di rumah. Keluarga bahagia ibarat dapat syurga di dunia. Dan pada 30 September Tok akan buat webinar yang eksklusif, luar biasa, mengenal peribadi melalui grafologi atau tulisan. Sangat baik, sangat bagus untuk bos, untuk cikgu-cikgu, untuk mak ayah membantu anak-anak, untuk pelajar-pelajar mengenal diri, ya, untuk usahawan mengenal customer dan rentetan kebaikan. It is ilmu yang sangat cantik, so simple and practical. Tok Abah belajar grafologi sejak tahun 79, nak kongsi first time Tok Abah buat secara public ya. So join me in my webinar pada 30 September, grafologi untuk mengenal peribadi. Alright. Okay, kita sambung sikit lagi ya. Sebab Tok Abah start tadi 1 minit sebelum pukul 7. So apa lagi ya kata-kata hikmat yang kita boleh kongsikan untuk kita sama-sama maju ke depan, untuk sama-sama kita memperkasa keluarga kita. Sebab kita ni belum sempurna, takkan sempurna sampai mati. We are all work in progress. Yeah? Alright. So jom kita perbaiki diri kita sampai mati. Yeah? Alright. Dan okeylah. Apa yang Tok Abah sebut tadi tu yang tala'ub dah dapat ya. Tala'ub ialah saling gurau senda. Nabi pun dan ibtisam, senyuman ya. Tabassum, Nabi akan masuk rumah dengan senyuman. Dan Tok Abah sebut barang siapa masuk rumah dengan al-ikhlas, basmalah dan ikhlas, senyum, Assalamualaikum, masuk kaki kanan, penghuni rumah dan jiran-jirannya terhindar dari kemiskinan. Miskin apa? Miskin harta. Miskin apa? Miskin kasih sayang. Miskin apa? Miskin keimanan. Miskin toleransi. Miskin kemaafan. Kita takkan miskin. Jadi kalau kita masuk rumah dengan bismillah dan qul Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah asas asbab untuk bahagia rumah tangga.
Dah buat ke belum? Tok Abah tanya diri Tok Abah. Dah buat ke belum? Tok Abah pesan pada anak-anak Tok Abah. Ya, sejak kecil. Bismillah, qulullah, assalam, masuk kaki kanan. Ya, kalau boleh tampal kat pintu tu kalau susah nak ingat. Lihat, ingat buat. Itu prinsip iklan. Iklan. Okey. Tapi ingat, salah satu isu lah yang sangat kritikal dalam hidup ini, baik di mana-mana pun, ialah ego lah. Tawaduk, qanaah. Qanaah min rasa cukup dengan apa yang ada. Tawaduk min merendah diri. Dia berkaitnya. Jadi kalau kita kurangkan ego kita, maksudnya bukannya ego sebenarnya. Ego tu bahasa orang awam. Tapi kalau dalam bahasa psikologi, ego tu admin pertimbangan. Ego is a good trait sebenarnya. Tapi telah disalahgunakan oleh orang awam, bermaksud sombong, ujub, takabur ni ego. Dia tu ego. Padahal ego is good. Yang tak bagus is id. Id mean sifat-sifat amarah. Yang disebabkan oleh setan. Setan itu aba wastakbara. Ya. Setan itu sangat sombong. Ya. Allah suruh sujud pada Adam. Dia kata, no way. Aku di situ ada api. Adam daripada bertanah. Api lebih mulia daripada tanah. Dia refuse. Itu setan. Sombong. Ego. Ego orang bahasa orang awam lah. Id. Ego, super ego. Kalau bahasa psikologinya. Tapi, Tok Abah dah sebut banyak kali kan? Bila dah biasa buat silap, yang silap terasa betul, yang betul terasa silap. Dalam satu convention, ya, Tok Abah kena tegur tapi tak tegur lah sebab dah convention, ya. Dia punya tajuk pun salah. Ya, kena memperkasa kepimpinan mengikut cara sunnah. Tajuk pun dah salah. Ya, bukan kepimpinan, kepemimpinan. Takkan nak tegur. Tapi Tok Abah tegur lah kemudian. Tok Abah kena tegur sebab benda. Sebab Tok Abah dah check dengan Datuk Seri Awang Sarian. Ya, dia ni dulu pengarah Dewan Bahasa, sekarang pun jadi pengurusi pengarah lagi, ya, balik kepada Dewan Bahasa. Tu sahabat Tok Abah, sama-sama kat UPM dulu, kawan baik, cikgu Tok Abah dan kadang-kadang jadi anak murid Tok Abah. Ya, Datuk Seri Awang Sarian hebat, ya. So dalam masa jemputan Hari Kemerdekaan pun, Hari Kebangsaan, beliau telah mendeklamasikan sajak. So luar biasa Jawa ni, Jawa Johor. So beliau yang kata kat Tok Abah, tak boleh kepemimpinan. Tok Abah pernah tegur dalam mesyuarat Senat di UPM. Tok Abah senator dulu, ya, ahli Senat. So kita pun terangkan Tan Sri pengurusi nak chancellor kan. So perkataan yang betul kalau ikut Dewan Bahasa, saya bukan orang bahasa, tapi orang bahasa ada kat sini, tolong tanya Profesor masa tu Allahyarham, Profesor Johari Mu'in ada kat situ. So perkataan yang betul adalah kepemimpinan, untuk bermaksud leadership, bukan kepimpinan. Jadi pada chairman bertanya, betul Profesor daripada Jabatan Bahasa? Betul. Itu yang sebetulnya, bukannya kepimpinan. Itu salah penggunaan, tapi kepemimpinan. Tok Abah tanya pula Datuk Seri Awang Sarian, boleh ke kat radio, kat TV, kat pembaca berita baca, kita kena peka, kita kena peka, kita kena peka, kita peka. Betul ke peka tu perkataannya betul, sebutannya peka? Salah, kata orang Dewan Bahasa. Perkataannya lah PK. P-I-P-K-A-K. P-I-P-P ke Italing, tak tahu lah. PK, bukannya peka. Perkataan peka tu ibarat menyebut bola. Jom kita main bola. Boleh tak? Jom kita main bola kat Malaysia lah. Main bola jom. Orang akan pandang awak pelik. Apa main bola? B-O-B-O-L lah, bola. S-S-A-Y-A, saya. Boleh. P-E-P-K-A-K. Peka. Salah. Macam sebut bola. PK. Please lah. Radio, TV, pembaca berita. Tolonglah. Tok Abah tegur seorang pembaca berita. Yang dia kata, tak. Alah, kita dah check dengan Dewan Bahasa. Boleh pakai. Tak apa pun tanya lah orang Dewan Bahasa. Betul ke? You all bagi nasihat pada TV ni kata boleh gunakan perkataan peka. Tak pernah sebut. Kami tak akan membetulkan benda yang salah. Kita tak akan membenarkan benda yang salah. So it's PK, please, ya. Kalau awak seorang cikgu, seorang ayah, seorang ibu, ya, seorang pembaca berita, apatah lagi, it's not peka, please lah. Tegurlah orang, tegurlah, ya, dengan cara hormat, ya. Sebab kita ni, Tok Abah ni bercakap pada you all dalam kita punya grup yang eksklusif ni. So Tok Abah cakap dia, ya, it's not peka, ya. Nanti kan kata pekak betul. Dia dah cakap banyak kali pun masih peka betul. PK, kepekaan, bukan kepekaan.
Dah biasa buat silap, yang silap terasa betul, yang betul apa Fadilah Kamsah ni peka lah. Semua orang cakap peka, dia pula seorang cakap peka. Dah biasa buat silap, yang silap terasa betul, yang betul pula terasa silap. Dah biasa cuci mulut dengan makan buah bila dah kenyang, tiba-tiba Fadilah Kamsah kata, makan buah dulu ikut sunnah, ikut sains. Mengarut Fadilah Kamsah ni. Makan buah bila cuci mulut. Ini tengok orang keluarkan buah pun bila dah makan. Dah habis makan baru keluar buah. Apa Fadilah Kamsah? Dah betul. Dah salah diamalkan. Maka yang salah, dah biasa buat salah. Makan buah bila dah kenyang, itu salah. Berdosa ke? Tak berdosa. Tapi salah. Tak ada manfaat. Makan buah semasa perut kosong. Nabi pun suruh berbuka dengan makan tamar. Betul tak betul? Tak payah fikirlah. Contoh. Isunya apa yang Tok Abah cakap ni? Ke situ lah perginya. Banyak benda untuk kebahagiaan rumah tangga. Kita betulkan yang tak betul. So biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Itu satu kata-kata yang sangat Tok Abah suka ya. Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa agar kita cemerlang duniawi dan ukhrawi, dan kecemerlangan semua kehebatan bermula di rumah. So please ya, Tok Abah akan kongsi banyak dalam webinar Rumah Tangga Bahagia, ibarat dapat syurga di dunia, pada 25 September. Dan topik kita pagi ni ialah jom perkasa kebahagiaan rumah tangga untuk berjasa dan insya-Allah berjaya. Bila kita berjasa pada ramai orang, maka kita akan berjaya dunia dan akhirat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Okey, itu dia fokusan kita pagi ni. Tok Abah nak sarapan, nak rehat, nak main dengan cucu-cucu sejak hari akan bangun. So hari ni hari Ahad, selamat berhujung minggu untuk mereka yang bercuti, selamat bekerja untuk yang bekerja, selamat berkebun untuk wak-wak yang berkebun, selamat ziarah menziarahi untuk orang yang nak ziarah. Memperkasa silaturahim adalah satu amalan yang hebat, satu jihad. Barang siapa memperkasa silaturahim, terbuka pintu rezeki dan dianjakkan tarik ajal. So jom kita pada cuti perkasa silaturahim secara webinar, secara ziarah. Boleh ziarah dengan ikut SOP, boleh merentas daerah untuk kebanyakan kita ni. InsyaAllah semalam pun tak bawa balik kampung ke Kelang, jumpa mak ayah dan buat majlis tahlil Yasin dan tazkirah. Seronok sangat sambil-sambil jumpa adik-beradik, kita buat potluck. Oh sedap So all the best, happy birthday, happy anniversary, happy working day, dan selamat menimang cucu, menimang cahaya mata, selamat berumah tangga untuk mereka yang walimah, pernikah pada hari ini atau semalam. Selamat pengantin baru, memang dah dibenarkan dengan ikut SOP, nikah di masjid dan sebagainya di kebanyakan tempat. Selamat pengantin baru, moga bahagiatil jannah. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.